Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan adik-adik dalam kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, para alim ulama tempatan, selanjutnya tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan, supaya kehidupan kita ini berilmu dan dapat kita amalkan ilmu tersebut. Kerana ilmu itu hanya adalah untuk diamalkan, bukan hanya nak tahu saja. Kalau nak tahu lagi banyak, yang lain lagi ramai yang beritahu daripada kita. Nombor satu yang beritahu ialah iblis. Apa yang tak tahu iblis itu semua tahu. Tapi dia derhaka juga kepada Allah Ta'ala. Walaupun ada ilmu, tapi dia masih lagi tidak mengamalkan ilmunya. So, tunduk pada Adam, dia tak nak tunduk. Padahal dia pun tak tahu. Yang nyuruh tu dia pun tak tahu. Itu iblis. Dia lagi hebat ilmunya dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Cuma dia tak mau tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Kerana ilmu dia tu hanya untuk pengetahuan semata-mata, bukan untuk diamalkan. Orang yang tidak mengamalkan ilmu itu macam pokok tidak berbuah. Apa kata pepatah Arab? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Apa guna pokok tu? Tebak bakar aja tu guna. Yang lain tak guna lagi dah. Dan orang yang ada ilmu tapi tak amalkan, dia dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Ini bukan hadis, kata ulama. Ulama itu namanya Ibn Ruslan. Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'adzabum min qabli abidil wasal.
Orang alim dengan ilmunya tapi tidak diamalkan, dia lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Jadi mari kita amalkan ilmu itu. Bila kita amalkan ilmu yang kita tahu, maka Allah akan bagi kita ilmu-ilmu yang lain yang kita tak payah belajar. Nah, ya, itu janji Nabi. Man amila bima ilma warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan satu ilmu, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Ada je Tuhan bagi ilmu. Tapi syarat nak diamalkan. Tahu satu, amal satu. Dapat dua. Tahu dua, amalkan dua. Dapat empat. Tahu empat, amalkan empat. Dapat lapan. Itulah yang dalam putih. Makin lama makin banyak, makin tambah. Kalau dia amalkan. Tapi kalau dia biarkan saja, macam tadi dia lebih dahulu diazab dari si penyembah berhala. Si penyembah berhala itu memang dia masuk neraka. Tapi sebelum dia diazab, ulama tu dulu diazab. Nanti kejap, kamu tunggu kejap. Aku nak mantap ulama dulu kata dia malaikat. Jadi mari kita amalkan ilmu yang dia beri itu. Ya. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Kita masih lagi membicarakan tentang hukum. Ya. Tentang hukum ada tiga. Yang pertama dipanggil hukum akal. Yang kedua dipanggil hukum syarak. Yang ketiga dipanggil hukum adat. Hukum akal ialah peranan akal, reaksi akal, kesan pada akal bila kita keluarkan satu-satu kenyataan. Apa kata akal? Itu hukum akal ya. Tak payah buat, tak payah cuba. Tak payah dipandu. Ikut apa peranan akal bila keluar satu-satu kenyataan tentang Tuhan. Dia ada tiga perkara yang akal tu kesannya. Mula-mula boleh terima. Kalau terima akal itu namanya wajib. Atau dinafikan, tak terima langsung, ditolak, itu namanya mustahil. Dan boleh terima, boleh tak terima, itu namanya harus. Jadi hukum akal itu ada tiga. Ada tiga kesannya. Boleh terima, boleh jadi wajib. Boleh tak terima, dipanggil mustahil. Dan boleh terima dan tolak. Terima pun boleh, tak terima boleh, terpanggil harus. Itu hukum akal, tiga ya. Wajib, mustahil, harus. Itu wajib itu artinya apa? Tidak diterima akal akan tiadanya. Dia mesti ada, itu wajib. Tidak diterima akal akan tiadanya. Kesimpulannya dia mesti ada. Yang kedua mustahil. Apa itu mustahil? Tidak diterima akal akan adanya. Kalau ada tak terima di akal. Benda-benda yang mustahil itu kalau ada kita sebut tak terima di akal. Atau tolak. Kedudukannya mesti tiada. Mustahil. Yang ketiga harus. Apa itu harus? Diterima akal ada atau tiada. Ada tak ada pun terima di akal. Maksudnya harus. Hukum akal. Hukum syarak ada 5 bahagian. Hukum syarak ni seperti apa? Hukum yang menetapkan atau tetapkan ke atas setiap individu. Ada suruh buat, ada suruh jangan buat. Ada larangan, ada perintah. Itu hukum syarak. Dia terbagi pada 5. Yang pertama dipanggil wajib, yang kedua dipanggil haram, yang ketiga dipanggil sunat, yang keempat dipanggil makruh, yang kelima dipanggil harus. Wajib artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti dibuat. Wajib. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Ada yang haram. Haram tu artinya dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Itu haram. Seperti berjudi, berzina, rasuah, riba, haram. Yang kedua. Yang ketiga sunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Elok buat. Benda elok, kena buat. Namanya sunat. Seperti sembahyang, banyak yang sunat. Ba'diyah tadi sunat. Qabliyah tadi pun sunat. Puasa ada yang sunat. Sedekah ada yang sunat.
Kita masuk-masuk masjid ada tabung dua tu. Bagi sunat, dapat pahala. Bila kita buat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tak nak buat tak apa. Tak ada berdosa. Tapi elok buat. Yang sunat. Yang keempat makruh. Apa tu makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan. Elok jangan buat. Makruhnya. Kerana bila makruh tu Allah benci. Cuma Allah tak denda. Allah tak azab kita. Allah tak hukum kita. Itu je. Itu makruh. Yang kelima harus. Harusnya dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada tanya selera. Nak buat mensila tak nak buat mensila. Itu hukum syarak namanya. Ada 5 hukum. Yang ketiga hukum adat. Hukum adatnya perkara yang biasa berlaku pada alam ini. Adatnya api itu membakar. Adatnya air itu melemaskan. Dan dia adatnya bila makan jadi kenyang. Bila tak makan jadi lapar. Itu adatnya. Perkara yang boleh kita cuba. Tapi bukan mesti berlaku. Tapi biasanya berlaku lah. Perkara dalam alam ni. Itu juga dia bagi bandingan dalam kitab tu. Ada dengan ada dengan tiada. Ada dengan ada dengan tiada. Tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Ya. Ada makan, ada kenyang. Itu adat. Adatnya bila makan kenyang. Ada dengan tiada. Ada makan, tiada lapar. Ada makan, tiada lapar. Tiada dengan ada. Tiada makan, ada lapar. Tiada makan, ada lapar. Tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Adatnya begitu. Tapi bukan mesti berlaku dah. Adat itu lazim berlaku macam itulah. Itu hukum adat. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi. Iaitu bahagian harus akli. Kita dah cinta wajib akli. Wajib akli itu bagi kepada dua. Dah ada baca dulu dah. Wajib akli itu. Artinya sifat Allah yang wajib tu. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Itu yang wajib. Yang wajib Allah itu bersifat yang 20 sifat tadi. Bukan 20 sebenarnya. Wajib kita ketahui. Wujud qidam baqat sampai kaunuhu mutakalliman. Kemudian yang wajib itu terbagi berdua. Dah kita baca dulu. Bulan surah kita baca dah. Yang pertama wajib akli daruri. Tahu apa daruri? Senang. Tak payah fikir-fikir. Itu terima aja. Wajib akli daruri. Senang terima. Tak payah kita jadikan dalil, tak payah kita cari dalil, tak payah kita cari bukti, tak payah dibahas-bahaskan. Boleh terima aja. Contohnya apa? Allah menjadikan alam ini, semua orang terima dah. Semua percaya. Orang kafir percaya. Orang kafir tak payah fikir-fikir, terima aja. Itu namanya daruri. Tanya orang kafir tu, ini acung lah, ini langit siapa bikin, ini hujan siapa kasih turun, itu gunung siapa bikin, itu laut siapa bikin, apa jawab dia? Tuhan Allah bikinlah lu mengong. Itu pun terima ya. Orang kafir orang terima. Bila lagi orang terima, dia terima tu. Siapa yang jadikan langit bumi? Allah. Itu dia percaya belum. Tak payah fikir lagi dah. Macam soalan matematik lah, sudah saya kabur dulu dah lah. Yang senang, tak payah fikir, terus jawab je. 1 campur 1, 2. Ada nak fikir? Ada nak kira benar? 1, 1, 2, 2. Ada betul? Tak ada. Terus automatik boleh jawab. 1 campur 2, 3. Automatik boleh jawab. 1 campur 4, 5. 3 campur 3, 6. 2 campur 2, 4. Itu daruri namanya. Daruri itu senang. Tak payah fikir-fikir. Terus terima je. Itu yang kemana wajib daruri. Mustahil pun ada juga. Mustahil daruri. Itu dah kita baca juga mustahil. Mustahil daruri. Kita tahu tak payah fikir-fikir lah.
Nah, yaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada dengan tiada berkehendak kepada bahasan dan mendirikan dalil, seperti menghukumkan tiada diterima akal separuh daripada tiga. Separuh daripada tiga itu satu aja, separuh daripada tiga. Satu itu separuh daripada tiga, dah terima akal. Dia tahu benda itu, tak payah fikir, dia tahu. Dan kalau separuh daripada tiga itu bukan satu setengah. Dia tahu lagi. Kalau kita satu itu separuh daripada tiga, cuma kita tahu benda itu salah, tak betul. Cuma saya, tak betul ya. Yang salah cuma saya tu. Ya. Contohnya apa? Maksudnya Allah itu mati. Ya, semua orang tahu. Mesti tak betul ni. Allah itu akan mati. Allah mana ada mati? Maksudnya Allah itu akan mati. Ya. Jadi tak payah fikir kita. Tak payah bincang-bincang. Tak payah bahas-bahas. Itu namanya mustahil daruri. Allah itu bodoh. Apa dia kata? Mustahil tak terima, ya. Wah betul namanya daruri. Nah, yang kedua mustahil nazari. Nazari itu kena fikir, kena bahas. Itu namanya mustahil nazari. Kita baca dulu ni. Nah, sini contohnya apa? Nah, seperti menghukumkan tiada diterima akal ada yang menyembuhkan bagi Allah Ta'ala. Ya? Nak nyembah pokok, nak nyembah lembu, nak nyembah gunung, nak nyembah api. Ada orang bawa itu. Jadi kena bahas betul. Ngapa kamu menyembah api? Ngapa kamu menyembah gunung? Ngapa kamu menyembah lembu? Ngapa kamu menyembah naga? Ngapa kamu menyembah ular dan sebagainya? Sedangkan benda itu tidak memberi manfaat. Tak boleh buat apa-apa pun. Nak ada bahas. Dia tidak memberi apa-apa pertolongan, tapi kamu sembah juga. Kenapa? Itu yang jadi perbahasan ya. Itu mustahil nazari. Nazari itu dipikir dulu. Saya nak bagi contoh dulu. Ya. Yang nazari itu kan fikir dulu. Bulan sudah dah bagi contoh. Contoh apa? 1 campur 2 kali 3. 1 campur 2 kali 3. Banyak orang jawab 9. Tak betul? Jawab apa? 7. Kerana bila soalan matematik campur dengan darab dalam satu soalan, buat yang darab dulu. 2 kali 3, 6. Campur 1, 7. Jawab yang benar. Tapi kalau tak fikir, tentu salah jawab. Kalau sudah, semua salah pakai. Ada yang betul ya? Namanya mustahil nazar. Kena fikir dulu, baru terima. Untuk malam ini bahagian harus akli. Apa dia harus? Diterima akal ada atau tiada. Ada berterima di akal, tak ada berterima di akal. Itu namanya harus. Yang kedua juga, yaitu harus akli daruri dan harus akli nazari. Apa dia daruri yang kita baca insya-Allah? Harus akli daruri, yaitu menghukumkan sesuatu boleh diterima, boleh terima ada dan tiada secara berganti-ganti. Sekali tak boleh berganti-ganti. Sejak terima ni tidak terima, dia berganti-ganti ya. Dengan tidak berkehendakkan perbahasan. Tak payah bincang-bincang, tak payah bahas, tak payah dirikan dalil. Dan mendirikan dalil seperti menghukumkan keadaan seorang itu ada kalanya bergerak, ada kalanya diam. Semua orang terima. Ada tuan-tuan sekarang ni diam, tak ada bergerak pun. Dia bila dah habis ngaji, semua bangkit. Itu sudah bergerak. Kita terima dah tu. Oh, kita terima, tak payah bahas lagi, tak payah bincang-bincang, tak payah betul-betul lagi dah. Boleh terima. Kita ni hanya bila diam, tidak bergerak. Bila bergerak, tidak diam. Faham penjelasan ni? Bila kamu diam, maknanya kamu tidak bergerak. Bila kamu bergerak, maknanya kamu tidak diam. Gili-gili. Semua orang terima tu. Dia ada payah nak bincang-bincang kan? Payah nak fikir benar kan? Yang kejap ni. Tuan-tuan bergerak ke diam? Ini nak jawab ni. Tuan-tuan sekarang ni bergerak ke diam? Diam. Tak ada bergerak. Tapi kalau tuan-tuan bergerak, maknanya tak diam. Itu dia. Jadi secara berganti-ganti, bergili-gili. Kadang-kadang bergerak, kadang-kadang diam. Bila bergerak, tak diam. Bila diam, tak bergerak. Apa ya? Itu baru namanya. Semua faham.
Yang kedua, harus akli nazar. Harus akli juga. Boleh harus. Boleh iya, boleh tidak. Nama harus. Boleh betul, boleh salah. Itu namanya harus. Contohnya apa? Yaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tiada boleh dengan berkandak kepada bahasan dan mendatangkan dalil seperti memberi Tuhan orang Islam yang tiada beramal itu pahala. Dia tiada beramal tapi dapat pahala. Itu surga. Payah nak fikir tu. Tiada dah orang Islam. Tak ada beramal. Semayang tidak, puasa Ramadan tidak, tapi dia masuk surga. Mana? Nak ada dalil, ada bukti. Apa buktinya? Dia ada anak yang soleh yang mendoakan dia, umpamanya. Dia layak anak macam dia. Walaupun dia tak bayar, walaupun dia tidak beramal. Jadi ada sebab, ada dalil, ada bukti. Ya? Jadi dia tidak beramal, dia bagi pahala. Maka tidak dengan senang akal menghukumkan hal itu. Akal tak boleh terima dengan senang. Mesti faham dulu, mungkin banyak ya. Ya, tidak bukan dengan senang akan menghukumnya. Kalau kita tahu kalau orang tak beramal, takkan dapat surga. Nak surga buat sekalian suruh mayang, puasa Ramadan, zakat, naik haji, umrah, baca Quran, zikir, wirid, barulah layak masuk surga. Tapi tidak, dia apa tak buat. Tapi dapat pahala masuk surga. Nak ada dalil tak? Apa dalilnya? Dia ada mendoakan dia, umpamanya ada anak yang soleh yang mendoakan dia, ada anak yang soleh yang satu minta kepada Allah, dia dapat surga. Itu kita fikir dulu, ada dalil, ada bukti. Kalau dia suka-suka kita tak terima dia kan. Bila kita bagi bukti baru terima dia kan. Nabi kata, "Idza matal insanu qata amaluhu illa min salasatin." Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin shalihin yad'u lahu. Apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah segala amalannya. Tak ada lagi sumber pahala bagi dia. Dah putus. Illa min salasatin, kecuali 3. Kalau ada 3 ni, walaupun dia tak beramal, tapi pahala masih mengalir pada dia. Walaupun dia tak buat yang wajib ataupun dia buat yang haram tu, dapat pahala juga dia. Dosa yang diampun oleh Allah Ta'ala 3 aja. Yang pertama sedekah jariah. Kalau dia sedekah selagi benda yang disuka tu panjang gunanya, boleh digunakan, selagi itu pahala mengalir pada dia, walaupun dia dah tak ada, walaupun dia dah mati, tapi pahala mengalir pada dia. Atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Dia ngaji oleh padanya. Dapat orang tu ilmu untuk amalkan ilmu tu. Lalu dia pun dapat pahala mengalir pada dia. Walaupun dia tak ada, dia dah meninggal dunia. Tapi ilmu tu masih jalan lagi. Awalidin sholihin yad'u lahu. Atau anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan bagi dia. Awalidin sholihin yad'u lahu. Atau anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan bagi dia. Anak-anak itu lepas mayang doa, Allahumma ighfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pahala sekali pada dia. Itu tak ada bukti baru kita terima. Kita tak terima ya. Mesti ada dalil, mesti ada cerita, mesti ada sebab baru terima. Kita tak terima. Itu nazari, dia kena fikir dulu. Yaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tidak boleh dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil yang sebab. Seperti Tuhan memberi Tuhan orang yang Islam yang tiada beramal itu pahala. Dan tidak dengan senang akal menghukum begitu. Orang tu tak ada beramal, tak sembahyang tapi dapat pahala. Orang tu tak puasa Ramadan tapi dapat pahala. Orang tu tak berjuang jalan Allah tapi dapat pahala. Macam mana ni? Kena fikir dulu. Dia dulu ada buat ini. Baru terima ya. Kena fikir dulu. Melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil yang menunjukkan harus kepada Tuhan. Kerana Tuhan itu berkuasa di atas tiap sesuatu. Pahala dan dosa itu ketentuannya dari Allah. Terpulang kepada Allah. Nak bagi orang tu pahala, nak bagi orang tu dosa.
Kerana Allah saja berkuasa. Itu ada lain, ada buktinya. Cuma Allah lazim tak buat begitu. Tapi kalau Allah nak boleh buat. Apa saja boleh jadi oleh Allah. Itu namanya nazari. Ya, payah. Atau orang tu beriman. Ya, beribadat. Beramal. Tapi akhirnya masuk neraka. Itu payah nak betul aja. Nah, dia beriman. Akhirnya masuk neraka. Sedangkan orang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan syurga. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah janji. Tiba-tiba orang masuk neraka. Ada perceritaannya orang tu. Wadi biasanya mau ini 60,000 orang ditobang di udara. Maksudnya kalau mau itu ditobang dia lagi ditobang wali. Tapi akhirnya dia masuk neraka. Namanya apa? Ada cerita itu. Namanya Barsiso namanya. Nah, siapa ngaji kitab Jauharul Mahfuz ada cerita Barsiso. Nah, akhirnya masuk neraka. Nah, kenapa? Karena godaan syaitan. Iblis menggoda dia. Itu namanya Barsiso. Akhirnya walaupun dia beriman, walaupun dia rajin beribadat, tapi akhirnya dia mengaku iblis sebagai Tuhan. Nah, jadi masuk neraka. Ada sebab. Ada bukti. Kita tahu cerita. Nah, kita tak boleh masuk neraka. Nah, begitulah namanya. Namanya mustahil daruri. Mustahil nazari. Daruri itu berarti kejadian itu. Tapi nazari dia fikir dulu. Baru dia dengar. Nah, ada dalil-dalil yang menunjukkan harus kepada Tuhan untuk melakukan itu. Kerana kita kan sudah Tuhan itu berkuasa di atas tidak satu. Kerana syurga itu Allah yang punya, neraka itu pun Allah yang punya, dosa itu pun ketentuan Allah yang menentukannya, pahala pun Allah yang menentukannya. Terserah kepada Allah untuk memberi pahala atau nak memberi dosa terserah. Kerana Allah yang punya. Nah, kita tak ada kuasa apa-apa. Nah, itu harus nazari. Last sekali, tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Ini tanda-tanda pertama kita. Andai kata apabila kita dapati kemudian dan berwajib keadaan bagi atau pada hukum akal, wajib bagi Allah atau wajib pada Allah, itu namanya hukum akal. Wajib bagi Allah. Kalau wajib atas Allah tak ada. Ada sesuatu yang wajib atas Allah. Allah tak ada wajib buat apa-apa. Serah pada Allah. Ya. Tapi kalau wajib bagi Allah, itu hukum akal. Atau wajib pada Allah, itu namanya hukum akal. Kalau wajib atas, itu hukum cara. Wajib atas manusia. Wajib atas man. Wajib atas leman. Wajib atas syari. Itu wajib atas manusia. Wajib atas Ibrahim. Itu wajib atas. Itu hukum cara. Kalau wajib pada hukum akal, itu hukum akal. Wajib pada Allah, wajib bagi Allah, hukum akal ya. Nama hukum akal. Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan bagi, wajib bagi Allah atau wajib pada Allah, itu pun hukum akal juga ya. Atau pada maksudnya wajib akli, itu hukum akal. Nah, apabila kita dapati kemudian daripada mustahil juga atas, kalau mustahil atas Allah, itu hukum akli ya. Mustahil atas Allah atau mustahil pada Allah, itu hukum akli. Nah, itu mustahil akli, hukum akli ya, hukum akal. Mustahil atas Allah. Wajib bukan atas Allah, wajib atas makhluk. Mustahil atas Allah, itu hukum akli ya. Nah, bukan apa tu? Itu namanya hukum akli. Nah, maksudnya mustahil akli. Dan apabila kita dapati kemudian dia berwajib berkaitan atas, itu hukum cara. Nah, wajib atas manusia sembahyang 5 waktu sehari malam, itu hukum cara. Wajib atas Maryam menutup aurat, itu hukum cara. Dan wajib atas Ahmad membayar zakat apabila cukup haul dan nisab, itu bicara. Bicara antara 5 dia, kita cerita dulu ya.
Wajib, haram, sunat, makruh, harus 5 ya. Itu namanya hukum syara. Jadi nak kenal yang mana satu hukum akal dan satu hukum syara. Kalau atas, mustahil atas, itu hukum akal ya. Mustahil atas Allah itu mati. Mustahil atas Allah itu bodoh. Mustahil atas Allah itu pekak. Mustahil atas Allah itu bisu. Mustahil atas Allah itu apa? Demak. Mustahil atas Allah itu apa lagi? Zalim. Mustahil atas Allah itu lupa. Mustahil Allah atas Allah itu tak tahu dan sebagainya. Itu mustahil atas Allah. Itu wakal itu. Kalau wajib tak boleh atas. Wajib atas Allah. Artinya Allah itu wajib buat satu. Mana ada yang wajib bagi Allah? Apa saja tak ada wajib bagi Allah ya. Apa saja? Allah tak payah dipaksa. Tak siapa yang tak boleh memaksa Allah buat apa saja. Terpulang kepada Allah. Terserah kepada Allah. Sama ada nak buat atau tidak buat. Semayang wajib atas kita. Wajib atas makhluk semayang 5 waktu sehari malam. Wajib atas Sulaiman semayang 5 waktu sehari malam. Wajib atas Osman bayar zakat kepada cukup haul dan nisab. Itu atas manusia, atas makhluk yang bukan Allah ya. Allah tak ada atas. Yang ada mustahil. Mustahil ada. Mustahil atas Allah. Ya, mustahil atas Allah itu zalim. Itu mustahil ya. Mustahil atas Allah itu zalim. Mustahil atas Allah itu lupa. Mustahil atas Allah itu pilih kasih. Ya, dan sebagainya. Itu ketentuan itu hanya pada Allah Taala. Itu mustahil saja. Nama itu kuakalin, kuakal. Apabila kita dapati kemudian ada mustahil, ada perkataan atas atau pada, maksudnya mustahil arti. Dan apabila kita dapati kemudian ada wajib, perkataan atas, itu artinya hukum syarak. Wajib atas. Wajib atas manusia. Wajib atas perempuan, menutup aurat. Wajib atas suami beri nafkah kepada isterinya. Wajib atas bapa mendidik anak supaya anak jadi anak-anak yang soleh. Wajib atas bapa ya. Wajib atas anak taat kepada ibu dan bapaknya. Atas manusia. Itu boleh hukum syarak namanya ya. Ini beberapa wajib itu perkataan atas. Maksudnya wajib syar'i, wajib syarak. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib atas syarak. Itu wajib atas mesti. Itu syarak tu. Syarak ini. Barang yang diperbuat dapat pahala, yang ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib syarak ini. Wajib syarak. Sudah, anda tu nak kena betul. Nak tahu hukum akal ke hukum syarak ke tak tahu. Tapi wajib apa? Kalau wajib bagi Allah itu hukum akal. Wajib pada Allah hukum akal. Mustahil atas Allah itu hukum akal. Kalau wajib atas mana itu hukum syarak. Wajib atas leman itu hukum syarak. Wajib atas beda itu hukum syarak. Bicara itu wajib atas manusia ya. Yang terpentingnya apa? Wajib atas Allah takdir. Kalau wajib atas Allah takdir, Allah itu wajib bersatu. Ada yang memaksa Allah, ada yang menghukum Allah, mesti buat ini, tak ada. Karena Allah tak ada siapa yang menghukumnya. Hanya dia sendiri saja menentukan sama ada dia nak buat atau tidak buat ya. Itu Allah. Tidak ada siapa yang boleh memaksa dia. Sama ada nak buat atau nak tinggalkan. Terserah kepada dia. Dia berkuasa di atas sejak satu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Semuanya Allah itu berkuasa atas sejak satu. Apa saja Allah yang berkuasa. Terserah kepada Allah. Nak masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam syurga. Itu apa? Nazari, dia fikir. Kalau Allah nak masuk dalam syurga, walaupun dia pelacur, boleh tak Allah masuk ke dalam syurga? Boleh. Ada seorang pelacur balik dari melacur, dia balik dan menjual diri dia kepada pelanggannya.
Ya, balik dia jumpa seekor anjing. Anjing itu nak minum air. Ya, julurnya lidah. Tak sampai lidah kepada air tu kerana lubang air tu sempit. Ya, jauh bawah tu. Tak sampai lidahnya tu untuk dapat air tu. Anjing tu dah agak benar. Nah, pelacur tadi tengok anjing itu, dia pun ambil kasurnya. Ambil kasurnya beran, dia pun cenduk air dengan kasurnya. Dia bagi anjing itu minum. Anjing itu minum dah. Minum, lepas dagangnya. Dia pun bunuh balik di jalan dia. Oleh kerana perbuatan yang begitu, kerana kesian dia tengok anjing, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Nah, lepas itu tak lama itu dia mati, dia layak masuk syurga kerana menolong seekor anjing. Nah, itu ketentuan dari Allah. Bukan nyuruh kita jadi pelacur ni. Kerana nak bagi tahu bahawa apa saja ketentuan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkuasa untuk masukkan siapa ke neraka, Allah juga berkuasa untuk melepaskan siapa dari neraka, dan Allah berkuasa untuk masukkan siapa masuk dalam syurga, ya. Itu ketentuan dari Allah Taala. Kerana neraka itu Allah yang punya, syurga itu Allah yang punya. Begitu juga tadi cerita para siswa tadi. Padahal dia itu warang, mayang tak tinggal, ibadah tak tinggal, hebat ibadahnya. Muridnya pun 60,000 orang diterbang di udara. Tapi akhirnya dia terpaksa mengaku iblis sebagai Tuhan, ya. Itu dia, dengan ujukan iblis. Kerana dia dihukum. Panjang cerita tu, nak cerita panjang tak ada masa ni. Sudahnya dia mati sebagai seorang kafir. Bila mati kafir, ke mana perginya? Neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk neraka secara berbondong-bondong. Neraka Jahannam itu, neraka ada 7. Yang pertama namanya Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima namanya Khutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Ladha. Itu 7 neraka Jahannam. Ya, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Itu Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu akan dapat melihat neraka Jahim dan kamu akan dapat melihat dengan penuh yakin. Yakin tu yewe. Itu Jahim. Yang kedua. Yang ketiga namanya Saqar. Saqar tu untuk orang tak semayang. Ditanya orang ahli Saqar tu, ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami terdiri daripada orang-orang yang tak semayang. Masuk neraka namanya Saqar. Siapa nak kenal? Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Siapa yang masuk Sa'ir? Mereka-mereka yang menerima kitab amal di dari belakang. Cucuk dada tu tembus ke belakang, ambil kitab dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan barang siapa menerima kitab amal dia dari belakangnya, maka dia menjerit kecelakaan. Laki aku ni, ya. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan neraka yang bernama Sa'ir. Neraka namanya Sa'ir. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Khutamah. Ya. Kalla la yunbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahi muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Dan kamu akan dicampak dalam neraka yang bernama Khutamah. Tahukah kamu apa yang kata Khutamah? Khutamah itu ialah api yang membakar manusia itu hingga ke hati dia, sampai ke jantung hati dia dibakar, ya. Itu namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Apa Hawiyah? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang
Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka maknya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dipanggil hawiyah? Narun hamiyah. Nah, itu hawiyah ya. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, ringan pahalanya, dosanya berat, pahalanya ringan, nah, dia akan dijadikan maknya itu sebagai hawiyah, sebagai mak dia. Nah, mak dengan anak apa dia mak? Nah, dipeluknya, diciumnya, di lambung-lambungnya, di timang-timangnya. Nah, ya. Nah, itu hawiyah. Apa itu hawiyah? Itu adalah api neraka yang bersangkutannya ada. Itu hawiyah. Nah, yang ketujuh namanya lazah. Kalla innaha lazah. Ketahuilah kamu bahawa neraka itu namanya lazah. Jangan datang kata, cukup dah bunyi lagi. Nah, itu tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Habis cerita hukum akal. Akan datang kita baca kenyataan yang kedua. Perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Itu akan datang kita baca insyaAllah. Bulan depan lah, tahun depan lah. Untuk malam ni cukup sekarang itu. Dah bunyi dulu. Baik. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Bangga saya. Kamu dapat? Walau memang amat tak amat pun. Dapat. Dah tak amat. Pandai-pandai baca. Asyik dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di masjid Jami' kampung. Ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza. Wastaghfirullahal azim. Li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin. Wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.